Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah Taala kerana Allah Taala masih memberikan kepada kita nikmat sehingga ke hari ini kita masih lagi dapat bernafas di muka bumi Allah Taala. Nikmat kehidupan ialah merupakan satu nikmat yang besar daripada Allah Taala, bahkan nikmat yang begitu utama daripada Allah Taala. Kerana kalau tanpa kehidupan, apa pun kita tak boleh lakukan kat dunia ini. Jadi syukur pada Allah Ta'ala mudahkan. Baik, kemudian seterusnya syukur juga pada Allah Ta'ala sehingga ke hari ini Allah kekalkan pada kita nikmat hidayah, kita dapat menghadiri majlis ilmu walaupun di atas talian. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung pengajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Kita sambung berkenaan dengan kesimpulan ataupun kita kata hikmah-hikmah daripada perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, sebelum ni kita baca berkenaan dengan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 11 orang isteri. Dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Sayyidatina Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha, Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, Sayyidatina Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha, Sayyidatina Ummi Salamah Hind binti Abi Umayyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dengan Sayyidatina Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha, Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu taala anha. Kemudian Sayyidatina Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dengan Sayyidatina Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha. Kemudian dengan Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu taala anha. Itu kesemua itu ialah 11 orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh para ulama. Baik. Seterusnya kita nak baca berkenaan selepas dah cerita berkenaan dengan perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab sirah ini Ar-Rahiqul Makhtum, beliau datangkan kita kata seimbas lalu hikmah daripada perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca. Sesiapa yang mengamati kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan benar-benar faham bahawa perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan wanita-wanita yang ramai ini di penghujung usia, setelah menghabiskan kira-kira 30 tahun usia mudanya, dan hari-hari ini yang paling berharga hanya bersama dengan seorang isteri yang tua, iaitu Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Saudah radhiyallahu anha. Bukan kerana tiba-tiba sahaja baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati kehendak nalurinya yang tak dapat ditahan-tahan, melainkan dengan memiliki bilangan isteri yang seramai itu.
Malah di sana terdapat beberapa objektif yang agung dan besar berbanding objektif perkahwinan yang biasa dilalui oleh orang lain. Maksudnya, baginda SAW berkahwin ramai ialah setelah daripada baginda SAW berusia 50 tahun ke atas. Ataupun selepas baginda SAW mula-mula baginda bernikah. Baginda bernikah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Waktu tu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha usia berapa tahun? 25 Rasulullah usia 25 tahun. Ketika baginda SAW usia 50 tahun, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Maksudnya lebih kurang 25 tahun lepas Nabi kahwin. Lepas Nabi SAW melalui 25 tahun lepas bernikah dengan Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Waktu tu Rasulullah hanya isteri seorang saja. Lepas tu Nabi SAW bernikah dengan Saudah radhiyallahu taala anha. Baginda nikah dengan Saudah radhiyallahu anha pada tahun 10 kenabian. Maksudnya ketika itu baginda usia 50. Kemudian baginda SAW berada bersama dengan Saudah selepas bernikah. Saudah seorang lebih kurang selama 3 tahun. Maknanya tahun 50 kenabian tu sampailah tahun 11 tahun ke-10 kenabian, tahun ke-11, 12, 13. Kemudian lepas tu baginda SAW hijrah ke Madinah. Selepas hijrah ke Madinah, barulah baginda SAW bernikah dengan Sayyidatina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ialah baginda dah nikah awal, tetapi baginda bersama dengan beliau, duduk sekali dengan beliau di Madinah. Bermakna tempoh perkahwinan antara Saudah radhiyallahu anha dengan Sayyidatina Rasulullah SAW duduk dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu lebih kurang 3 tahun. Maknanya kalau kita kira baginda SAW beristeri seorang ialah kalau dengan Khadijah selama 25 tahun. Dan kalau dengan Saudah lebih kurang 3 tahun. Bahkan 3 tahun lebih. Sekitar kalau kita kata 3 tahun lah, 3 tahun. Jadi dalam tempoh lebih kurang 28 tahun, 25 tahun Khadijah radhiyallahu anha, kemudian 3 tahun Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha. Maknanya dekat 30 tahun lah. Hampir 30 tahun baginda SAW hanya beristerikan seorang dia, iaitu Khadijah radhiyallahu anha 25 tahun, kemudian 3 tahun lagi Saudah radhiyallahu taala anha. Selepas daripada baginda SAW berhijrah ke Madinah, barulah baginda SAW beristeri ramai. Lepas tu isteri Nabi SAW yang lain semua Nabi SAW bersama dengan mereka di Madinah. Maksudnya lepas dah hijrah ke Madinah. Jadi kalau satu orang tu betul-betul perhatikan hayat Rasulullah SAW, baginda 30 tahun lebih kurang tak berkahwin dengan isteri yang ramai. Tiba-tiba lepas tu baginda SAW bernikah dengan isteri yang ramai. Maka jangan dia sangkakan bahawa pernikahan itu ialah seolah-olah macam nak mengikut, orang kata macam nak balas dendam terhadap keinginan yang telah lama terpendam. Dia bukan perkahwinan itu ialah kerana nak melepaskan keinginan yang dah lama terpendam, yang tertahan-tahan dekat 30 tahun. Na'udzubillah. Tetapi kesemua pernikahan tersebut ialah ada objektifnya, ada tujuannya yang begitu besar di sebalik pernikahan Rasulullah SAW dengan wanita yang ramai selepas baginda SAW berhijrah ke kota Madinah, ataupun lebih kurang dekat 30 tahun lepas baginda SAW hanya beristerikan seorang wanita. Baik. Ni sekarang ni pengarang kitab ni nak mula bagi tahu berkenaan dengan apakah hikmah-hikmah tersebut. Keputusan Rasulullah SAW untuk bermentuakan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dengan mengahwini Sayyidatina Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Begitu juga baginda SAW mengahwinkan putrinya Fatimah radhiyallahu anha
dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan mengahwinkan Ruqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu taala anhuma dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini jelas menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk menguatkan hubungan dengan 4 orang lelaki itu yang memang terkenal menghadapi pahit getir dan berkorban demi Islam dalam saat-saat sukar yang dilalui dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru Allah Taala menghendaki untuk baginda sallallahu alaihi wasallam melepasi segala permasalahan itu dengan aman sejahtera. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan 2 orang puteri bagi 2 orang khalifah yang menjadi khalifah lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha, anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam nikahkan anak baginda, kahwinkan anak baginda dengan Sayyidina Uthman bin Affan, bahkan 2 orang. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahkan anak baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bermakna 4 orang khulafaur rasyidin selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesemua mereka ialah mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada mereka itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia dan yang banyak melakukan pengorbanan untuk agama. Jadi kalau kita lihat kan 2 orang khulafaur rasyidin ialah bapa mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian 2 orang lagi khulafaur rasyidin ialah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini antara perkara yang masya-Allah luar biasa. Jadi 4 orang khalifah, 2 orang pak mertua, 2 orang lagi ialah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sudah menjadi lumrah, maksudnya jadi oleh kerana 4 orang ni orang yang hebat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ikatkan perhubungan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mereka, sama ada baginda berpak mertuakan mereka atau baginda sallallahu alaihi wasallam bermenantukan mereka. Sudah menjadi lumrah dan tradisi orang Arab yang memuliakan hubungan persemendaan, iaitu antara mertua dan menantu. Orang Arab memuliakan hubungan perkahwinan ni, kan, iaitu hubungan mertua dan menantu. Persemendaan ni makna perkahwinan lah. Perkahwinan iaitu apa? Kita kahwin dengan salah satu kabilah, kan. Okey. Kita mensabit saudara sabit, kan, menikah dengan satu kabilah, satu keluarga. Jadi persemendaan, orang Arab zaman dulu sangat menghormati persemendaan. Persemendaan menurut mereka adalah satu pintu untuk mendekatkan berbagai suku. Mereka berpandangan perkelahian dengan mertua dan menantu adalah satu keaiban bagi mereka. Mana orang Arab zaman dulu sangat menghormati persemendaan. Bahkan juga nak rapatkan antara satu suku dengan satu suku, satu kabilah dengan satu kabilah, ialah dengan cara dikahwinkan. Baik, justru Rasulullah SAW memilih untuk berkahwin dengan beberapa orang ummul mukminin itu dengan tujuan memecahkan tembok permusuhan beberapa kabilah terhadap Islam dan memadamkan kebencian mereka. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berasal daripada kabilah Bani Makhzum, iaitu daripada suku atau daripada kabilah Abu Jahal dan Khalid bin Al-Walid. Iaitu Ummu Salamah daripada Bani Makhzum dan Abu Jahal ialah daripada Bani Makhzum. Khalid bin Al-Walid juga daripada Bani Makhzum. Jadi setelah baginda SAW mengahwininya, iaitu mengahwini Ummu Salamah, Khalid bin Al-Walid tidak lagi bersikap keras terhadap orang-orang Islam seperti sikapnya semasa peperangan Uhud. Malah dia telah memeluk Islam tidak lama selepas itu secara sukarela dan cintanya kepada Islam. Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu daripada kabilah Bani Makhzum. Ummu Salamah radhiyallahu anha daripada kabilah Bani Makhzum. Khalid bin Al-Walid ialah seorang yang sangat bencikan Islam.
Abu Jahal tu dah meninggal, dah mati awal lah. Abu Jahal dah mati ketika selepas peperangan Badar. Dalam peperangan Badar Abu Jahal dah mati tahun 2 Hijrah. Kemudian Nabi SAW bernikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha baginda nikah dengan beliau tahun 4 Hijrah. Dan sebelum daripada tahun 4 Hijrah, Khalid bin Al-Walid masih lagi belum Islam. Tahun 3 Hijrah berlakunya peperangan Uhud. Dan antara angkara utama kepada kekalahan orang Islam atau kita kata kerugian yang besar menimpa orang Islam dalam Uhud ialah sebab Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid antara orang yang menyebabkan kerugian yang besar kepada orang Islam dalam peperangan Uhud ni tahun 3 Hijrah. Tahun 4 Hijrah Nabi SAW kahwin dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Selepas baginda SAW kahwin dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, maka Khalid bin Al-Walid ialah nampak lembut dah sikit terhadap Islam. Tak keras sangat. Sampailah akhirnya dia masuk Islam. Sampailah akhirnya beliau pun masuk Islam. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu masuk Islam tahun 7 Hijrah. Akhir tahun 7 Hijrah. Nak masuk tahun 8 Hijrah, beliau masuk Islam 3 orang sekali. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu dan masuk Islam sekali dengan Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dan seorang lagi Sayyidina Uthman bin Talhah. Bukan Uthman bin Affan, Uthman bin Talhah radhiyallahu anhu. Ni 3 orang sahabat ni masuk Islam sekali. Akhir tahun 7 Hijrah nak masuk tahun 8 Hijrah. Jadi akhirnya Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu yang orang yang begitu, satu orang pahlawan yang begitu berharga, yang sebelum itu musuh ketat Islam, tapi akhirnya telah memeluk Islam. Juga antara asbab yang melembutkan hatinya juga ialah kerana Rasulullah SAW kahwin daripada sukunya, perempuan daripada sukunya. Iaitu apa dia? Iaitu Ummu Salamah. Bahkan Rasulullah SAW bukan kahwin dengan dia punya, bukan kahwin dengan Ummu Salamah saja. Bahkan baginda SAW kahwin juga dengan Maimunah. Maimunah radhiyallahu anha. Dan Maimunah radhiyallahu anha ialah makcik kepada Khalid bin Al-Walid. Maimunah binti Al-Harith tu. Maimunah binti Al-Harith tu ialah makcik kepada Khalid bin Al-Walid. Itu juga ialah daripada kabilah Khalid juga. Nabi SAW kahwin dengan beliau. Maka ini menyebabkan bertambah rapat lagi. Jadi akhirnya tahun 7 Hijrah, Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Nampak tak bila Nabi SAW nikah dengan wanita ini, maka orang yang musuh ketat yang dalam kabilah tu jadi sikit lembut terhadap Islam. Baik. Begitu juga Abu Sufyan. Begitu juga Abu Sufyan yang tidak lagi menyakiti Rasulullah SAW dengan apa-apa bentuk serangan setelah Rasulullah SAW berkahwin dengan putrinya Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummu Habibah radhiyallahu anha, Nabi SAW bernikah dengan beliau tahun 7 Hijrah. Iaitu yang nikahkan Najasyi, iaitu di Habsyah. Kemudian lepas tu bila Ummu Habibah radhiyallahu anha pulang, dihantar oleh Najasyi, maka beliau pun bersatu dengan Rasulullah SAW di Madinah selepas Khaybar tahun 7 Hijrah. Daripada tahun 7 Hijrah tu sampailah lepas tu, Abu Sufyan agak lembut dah dengan Rasulullah SAW. Sedangkan sebelum tu Abu Sufyan musuh ketat Islam. Tapi waktu tu dia dah mula lembut dengan Rasulullah SAW. Sampailah akhirnya Abu Sufyan masuk Islam tahun 8 Hijrah. Maknanya lebih kurang setahun lah. Lebih kurang setahun selepas baginda SAW bernikah dengan Ummu Salamah Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Lepas tu Abu Sufyan radhiyallahu anhu masuk Islam sebelum berlakunya peristiwa Fatah Mekah. Sebelum peristiwa Fatah Mekah, Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu telah masuk Islam. Baik, kita juga melihat bagaimana dua kabilah Bani Al-Mustaliq dan Bani Nadir. Bani Al-Mustaliq antara kabilah Arab, Bani Khuza'ah daripada pecahan Khuza'ah, suku Khuza'ah. Dan Bani Nadir ni Yahudi. Tidak lagi melancarkan sebarang provokasi dan permusuhan setelah Rasulullah SAW berkahwin dengan Juwairiyah dan Safiyah radhiyallahu anha. Ini kedua-dua isteri ni, Juwairiyah radhiyallahu anha, baginda SAW nikah dengan beliau tahun, ada pendapat kata 5 Hijrah, ada pendapat kata tahun 6 Hijrah. Sedangkan sebelum tu mereka juga tak terima Islam. Tapi bila lepas tu Nabi SAW menikah dengan beliau, akhirnya kabilah dia semua masuk Islam. Baik. Dan begitu juga Safiyah radhiyallahu anha, Bani Nadir. Lepas tu mereka agak lembut sedikit terhadap Islam. Bahkan beberapa orang daripada kabilah Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, memeluk Islam apabila baginda SAW bernikah dengan Safiyah radhiyallahu anha. Safiyah radhiyallahu anha ni ialah daripada keturunan Yahudi. Dan beliau ialah daripada keturunan Bani Nadir.
Bani Nadir ialah daripada keturunan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa alaihissalam. Malah Juwairiyah adalah wanita yang paling berkat terhadap kaumnya. Ini kerana para sahabat Rasulullah SAW telah memerdekakan 100 keluarga yang menjadi tawanan dari kalangan kaumnya apabila Rasulullah SAW mengahwininya. Mereka berkata, mana para sahabat radhiyallahu anhu berkata, mereka ini adalah ipar duai Rasulullah SAW. Maka makna tak bolehlah, tak sepatutnya kalau kami menyimpan hamba kami itu saudara mara Rasulullah SAW, ipar duai Rasulullah SAW. Jadi menyebabkan mereka pun telah merdekakan semua hamba yang ada di tangan mereka. Dan mereka telah merdekakan berapa orang? Mereka telah merdekakan 100 keluarga, bukan 100 orang. 100 keluarga, 100 family dimerdekakan. Semata-mata kerana Nabi SAW nikah seorang, Juwairiyah radhiyallahu anha. Maka berapa orang tu? 100 keluarga itu. Ada para ulama hadis yang tulis, macam contohnya Syekh Nuruddin Itar, ni pun saya dah cerita pada kuliah yang lalu. Mereka itu kesemuanya ialah dianggarkan sekitar 700 orang. 700 orang ni, akhirnya apa yang berlaku? Pertama, dimerdekakan. Mereka terlepas daripada menjadi hamba seumur hidup. Kalau tidak, jadi hina, jadi hamba seumur hidup. Ialah, di sisi Allah Ta'ala itu, Allah yang maha tahu. Tetapi satu sudut, iaitu yang hamba ni, dia rendah. Tapi, oleh kerana baginda sallallahu alaihi wasallam menikah dengan satu orang wanita saja, maka semua kabilah dia dilepaskan, dibebaskan, tak jadi lagi hamba. Dan lebih besar daripada itu, akhirnya, kesemua kabilahnya yang dibebaskan itu masuk Islam. Jadi kan itu beliau adalah merupakan wanita yang paling berkat terhadap kaumnya, seperti mana yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata bahawa anugerah ini merupakan sesuatu yang sangat kuat mempengaruhi jiwa. Baik. Saya minta maaf, saya minum sikit. Ini kerana apa? Kerana kuliah online ni kita duduk seorang. Jadi kadang-kadang silap-silap kita mengantuk. Oleh kerana itu perlu ada juga minum sikit-sikit. Sebab kerana kita je yang seorang, one man show, kita tak nampak orang kat depan, maka silap-silap kita boleh mengantuk. Jadi oleh kerana itulah saya minum sikit time kuliah. Kan, kalau kata kita kuliah secara fizikal, kita berdepan, itu kita nampak orang depan kita. Waktu tu kita tak tidur, orang depan kita yang tidur. Tapi kalau macam ni, saya nak silap kita yang tidur. Baik. Terus. Tujuan lebih besar dan agung daripada perkahwinan itu ialah disebabkan baginda SAW diperintahkan untuk membersihkan dan mengilmukan, maksudnya mendidik ilmu, kaum yang tidak sedikit pun mengerti adab keilmuan dan ketamadunan. Mereka tidak mengerti bagaimana hendak menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan masyarakat berperadaban dan bagaimana hendak memberi sumbangan ke arah pembentukan sesuatu masyarakat dan kemuliaannya. Maksudnya, Nabi SAW juga nikah dengan wanita-wanita. Nabi SAW menikah dengan wanita-wanita. Tujuan yang lebih besar dari itu lagi ialah Nabi SAW nak didik kabilah Arab, orang Arab. Yang zaman dulu orang Arab ni tak pernah reti apa itu tamadun, apa itu peradaban. Jadi antara tujuan utama, bahkan paling besar, maksud yang paling besar Nabi SAW bernikah dengan wanita-wanita ini ialah juga baginda sallallahu alaihi wasallam nak didik kabilah Arab melalui wanita-wanita ini. Kerana orang Arab tak pernah reti apa itu tamadun, apa itu peradaban, walaupun mereka ada sifat-sifat yang baik. Jadi kerana itu melalui perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam mendidik kabilah-kabilah Arab ni. Baik. Maka prinsip asas untuk membentuk masyarakat Islam tidak membenarkan pergaulan bebas antara lelaki dan wanita. Kalau nak didik, baginda SAW nak didik. Baginda nak didik lelaki dan juga wanita. Tapi ada cara nak didik lelaki melalui jalan wanita.
jadi baik perempuan, maka menyebabkan perempuan itu didik lelaki. Ini dengan cara ialah ibu wanita. Tapi dalam Islam, kalau kita tengok pada Islam, Islam menjaga perhubungan lelaki dan perempuan. Maka bagaimana nak bebas untuk lelaki nak mendidik wanita begitu saja? Kalau tidak, nanti akan berlakunya kita kata perhubungan yang haram dalam Islam. Jadi justru golongan wanita tidak mungkin dapat diilmukan secara langsung. Maksud tak mungkin dia dapat diajar ilmu secara langsung kalau hendak memelihara prinsip ini. Sedangkan telah menjadi satu keperluan besar para wanita diberikan pendidikan ilmu pengetahuan. Baik, maka hak mereka untuk mendapat ilmu pengetahuan tidak kurangnya berbanding dengan golongan lelaki. Malah lebih kuat lagi keperluan mereka kepada ilmu berbanding lelaki. Oleh kerana itu, tidak mungkin bagi Nabi SAW melaksanakan objektif tersebut, melainkan dengan memilih wanita-wanita yang berbeza usia dan bakatnya untuk memenuhi maksud ini. Lalu Rasulullah SAW membersihkan dan mendidik mereka, mendidik wanita-wanita tersebut serta mengajarkan ilmu-ilmu syariat dan hukum hakam. Baginda SAW membekalkan kepada mereka dengan ilmu pengetahuan Islam agar menjadi kadir-kadir untuk mendidik wanita-wanita kampung dan bandar, tua dan muda. Dengan itu cukuplah baginda SAW menyerahkan urusan tersebut kepada mereka. Ini antara tujuan yang begitu utama Nabi SAW bernikah dengan wanita-wanita, ialah juga untuk mendidik masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tahu dalam masyarakat kita ada lelaki dan ada wanita. Tetapi sebenarnya, kerana itu para ulama hikmah, mereka banyak kali sebut dalam buku-buku mereka kalau kita kaji, rosaknya, baik dan rosaknya, sama ada baik atau buruknya satu masyarakat ialah bergantung pada wanita, perempuan. Kalau wanita dalam satu masyarakat rosak, maka masyarakat itu berosak. Tapi kalau wanita dalam satu masyarakat, dalam satu komuniti, mereka baik, maka masyarakat itu pun akan jadi baik. Sebab itu kalau kita tengok, ini antara sebab kenapa masyarakat rosak, termasuk umat Islam, rosak kita punya kehidupan, antara sebabnya ialah perempuan rosak. Perempuan tak ambil berat pasal agama. Lelaki juga memainkan peranan, tetapi juga wanita, perempuan, ibu. Bila ibu tak mengambil berat tentang agama, maka menyebabkan anak yang membesar di dalam pangkuan ibu itu, anak itu juga tak ambil berat agama dan melanggar perintah Allah SWT. Jadi kan itu, baiknya wanita, maka baiknya masyarakat. Rosaknya wanita, maka rosaknya masyarakat. Ini ditulis oleh para ulama hikmah. Sebab itu dalam zaman berzaman, kalau kita lihat, ahli batil, puak batil, orang kafir lah, ataupun orang yang seumpama mereka, orang yang satu geng dengan mereka, mereka nak rosakkan satu masyarakat ialah pakai perempuan, guna perempuan. Sebab itu kalau kita tengok hari ini seluruh fitnah dunia ialah didatangkan melalui jalan perempuan. Tapi kan itu dalam Islam, antara tujuan utama kita ialah nak pelihara perempuan, nak jaga perempuan supaya mereka ini jadi beragama. Sebab itu saya suka sentuh terutamanya untuk wanita-wanita, iaitu pentingnya mereka jadi beragama dan didik anak mereka menjadi anak yang beragama. Saya banyak lihat ibu-ibu yang sebagai contoh, ni contoh yang mudah, tak payah banyak sangat. Kita tengok contoh yang simple saja. Banyak ibu-ibu yang sebagai contohnya daripada zaman mudanya, daripada zaman dia beranak kecil. Ibu tu contoh kata dia beranak kecil, kan? Ibu itu daripada dia beranak kecil lagi, begitu menjaga solat. Sebagai contoh dia dua je, kita ambil contoh dua amalan dia, tak payah banyak. Iaitu ibu itu menjaga solat, dan satu lagi ibu itu jaga Quran. Ibu tu ambil berat jaga solat, dan ibu itu ambil berat jaga Quran. Tak payah banyak. Ni contoh dua saja. Biasanya kita akan tengok, kalau ibu itu jaga daripada zaman mudanya, ketika dia dapat anak kecil, umur dia 30 lebih ataupun ke atas, kita akan tengok anak-anak dia pun jaga solat semuanya dan juga boleh baca Quran. Tapi kalau ibu itu tak ambil berat tentang Quran, tentang solat dan Quran, mungkin dah tua baru nak solat atau baru nak baca Quran, maka itu yang kita tengok, anak-anaknya pun tak solat dan juga tak baca Al-Quran.
tak reti baca Quran. Kalau mungkin daripada 10 orang anak atau 7 orang anak, 8 orang anak, mungkin 2-3 je yang boleh yang solat ataupun ni. Itu berkaitan dengan inisiatif sendiri. Tetapi sangat berbeza ibu-ibu yang menjaga solat daripada zaman mudanya, daripada zaman kecilnya. Kemudian dia dapat anak, maka anak-anaknya insya-Allah kesemuanya jaga solat dan juga baca Al-Quran. Ini kita tengok depan mata kita. Begitu banyak. Banyak contoh-contohnya. Kita tengoklah. Tak payah cari jauh-jauh. Kadang-kadang kawan-kawan kita pun ada, sahabat kita pun ada, ataupun saudara mara kita pun ada. Kenapa? Kerana begitu hebatnya tarbiyah wanita. Wanita boleh menggoncang dunia. Tapi bila wanita itu dia menjaga amalnya, taat perintah Allah dan menjauhi larangannya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, jadi apa yang disampaikan itu, Nabi SAW nak didik masyarakat juga dengan perantaraan wanita. Tapi kalau baginda nak duduk dengan mereka tanpa ada perkahwinan, tak mungkin. Maka jalan dia satu saja, itu dengan kahwin. Kahwin dengan wanita-wanita tersebut, dan baginda SAW mendidik wanita melalui mendidik masyarakat melalui wanita-wanita tersebut. Okey, baik. Apa contohnya? Ni contohnya. Para ummul mukminin mempunyai sumbangan yang besar dalam meriwayatkan hal ehwal kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya mereka yang hidup lama bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang telah meriwayatkan banyak hadis berkaitan perbuatan dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha hidup lama. Aisyah radhiyallahu taala anha hidup tak meninggal dunia tahun 58 Hijrah. 47 tahun lebih kurang. 47 tahun lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, barulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha meninggal dunia 47 tahun lepas tu. Jadi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ialah satu orang wanita yang faqih. Dan beliaulah banyak menceritakan berkenaan dengan hukum hakam, terutamanya hukum hakam rumah tangga kepada sahabiah-sahabiah lain, bahkan juga kepada sahabat-sahabat daripada kalangan sahabat-sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam lelaki. Beliau banyak sampaikan hukum hakam fiqh. Ini maksudnya beliau mendidik masyarakat. Jadi beliau siapa? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah bagi beliau usia yang panjang. Selain daripada itu, siapa lagi? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang last kali meninggal tahun 61 Hijrah. Maknanya lebih kurang 50 tahun lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, barulah Ummu Salamah radhiyallahu anha meninggal dunia. Dan beliau juga satu orang wanita yang faqih. Walaupun beliau tak banyak riwayatkan hadis macam Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan 1210 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau juga banyak riwayatkan berkenaan dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui mereka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik masyarakat melalui perantaraan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sana ada satu perkahwinan yang tujuannya untuk memansuhkan tradisi jahiliah yang telah bersebati, iaitu tentang anak angkat. Ini satu lagi hikmah Nabi SAW bernikah. Satu, nak didik masyarakat dan juga nak bagi terangkan hukum hakam. Dalam masyarakat jahiliah dulu ada anak angkat, masalah anak angkat. Menurut pandangan orang-orang Arab jahiliah, anak angkat mempunyai kehormatan dan hak yang sama seperti anak kandung. Anak angkat dikira sebagai anak kandung. Baik, kefahaman ini telah berakar umbi dalam jiwa masyarakat jahiliah. Sudah tentu satu perkara yang sukar untuk membasmi kefahaman ini. Jadi orang Arab jahiliah zaman dulu, bila satu orang tu ambil anak angkat, maka anak angkat tu kira macam anak sendiri. Macam anak betul. Sampai tahap anak angkat itu kalau nak kahwin pun yang nikahkan dia ialah yang nikahkan dia ialah bapa angkat dia. Sedangkan tu bukan bapa dia. Kemudian anak angkat dibinkan kepada bapa angkat dia. Kan, anak angkat dibinkan kepada anak angkat dia. Dan kalau anak angkat tu kahwin dengan satu orang perempuan, seolah perempuan tu dikira menantu kepada bapa angkat dia. Jadi sebenarnya ini bukannya, sedangkan anak angkat tu bukan anak sendiri. Anak angkat tu orang lain. Tapi masyarakat jahiliah dulu, anak angkat dianggap macam anak sendiri. Jadi namun begitu, kaedah anak angkat seperti yang mereka fahami itu sangat bercanggah
dengan beberapa asas dan prinsip yang ditetapkan oleh Islam dalam hal perkahwinan, perceraian, harta pusaka dan urusan-urusan yang lain. Maksud dalam Islam, anak angkat tak boleh mewarisi harta dan tak boleh tak boleh dinikahkan oleh bapa angkat dia dan lain-lain. Maknanya dia ialah orang lain. Jadi orang jahiliah zaman dulu anggap anak angkat macam anak sendiri. Kaedah yang difahami itu telah menyebabkan banyak kerosakan dan kekejian yang cuba untuk dihapuskan oleh Islam di kalangan masyarakat. Justru untuk membasmi kefahaman ini, Allah Ta'ala telah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya mengahwini putera, ibu, saudara, supaya baginda sallallahu alaihi wasallam mengahwini puteri, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya mengahwini puteri ibu saudara sebelah bapanya, iaitu Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, yang merupakan bekas isteri Zaid radhiyallahu anhu. Ini saya dah terangkan panjang lebar berkenaan dengan perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Beliau ni sepupu Nabi, sebelah ibu lah. Ibu dia tu makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bernikah dengan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Ini kerana antara Zaid dan Zainab tidak ada persefahaman sehingga kan Zaid beria-ria untuk menceraikannya. Ini saya dah terangkan dulu. Jadi kita baca je lah. Kita baca sebab saya dah terangkan dulu masa perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahash. Baik. Hasrat Zaid itu timbul di saat tentera-tentera Ahzab sedang mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Maksudnya Zaid nak ceraikan isteri ni tu, Zainab binti Jahash ni, ketika tengah orang Islam dalam keadaan kalut ketika peperangan Ahzab tu. Peperangan Ahzab kan orang Islam nak kena dikepung apa semua. Jadi waktu tu lebih kurang dalam bulan Syawal tahun 5 Hijrah. Jadi peristiwa Nabi SAW nikah dengan Zainab binti Jahash ni tahun 5 Hijrah, iaitu antara peperangan Ahzab, lepas peperangan Ahzab bulan Zulqa'dah tu. Jadi peperangan Ahzab berlaku bulan Syawal. Tapi dia berlarutanlah lama dekat sebulan. Baik. Jadi Rasulullah SAW pula bimbang terhadap dakwah golongan munafik dan musyrikin serta golongan Yahudi. Tentunya mereka akan menimbulkan perasaan syak wasangka, kekarutan-kekarutan lain untuk menentang baginda SAW, serta apa sahaja yang boleh menimbulkan kesan yang tidak baik dalam jiwa orang-orang Islam yang masih lemah imannya. Justru baginda SAW suka kalau Zaid tidak menceraikan isterinya agar baginda SAW tidak terjebak dalam kemelut tersebut. Jadi waktu tu Nabi SAW tengah berdepan dengan peperangan pasukan tentera Ahzab. Pasukan tentera Ahzab terdiri daripada tiga kelompok yang paling utama. Satu ialah pasukan Quraisy, yang kedua ialah orang Arab, bangsa Arab yang lain, yang ketiga ialah Yahudi. Jadi mereka semua ada berapa ribu? 10,000 orang. Waktu tu mereka nak serang, mereka nak kepung Madinah. 6,000 tu daripada bangsa Arab yang lain, Yahudi dan juga bangsa Arab yang lain, dan 4,000 ialah daripada orang musyrikin Quraisy, Makkah. Jadi kalau Nabi SAW tiba-tiba nikah dengan Zainab, jadi nanti kalau mereka tahu, mereka akan timbulkan fitnah lagi. Tengok Muhammad nikah dengan anak angkat dia. Maksudnya kan seolah kalau Zainab tu nikah dengan Zaid, maka seolah-olah dia ialah menantu Rasulullah SAW. Mereka anggap zaman dulu. Seolah macam dia tu menantu Nabi. Padahal dia bukan menantu Nabi SAW. Bahkan Zaid tu pun tak ada kaitan dengan Nabi. Hanya anak angkat. Jadi bila Zaid tu datang jumpa Nabi, macam dah bagi isyarat, kata aku nak ceraikan dia, maka Nabi SAW khawatir takut Allah Ta'ala nanti suruh baginda nikah dengan Zainab. Jadi kerana itu baginda SAW nasihatkan kepada Zaid, jangan, kalau kau nak ceraikan dia, tunggu dulu. Tunggu lambat sikit, nanti baru ceraikan dia. Jangan ceraikan sekarang. Jadi tidak syak lagi bahawa kesangsian dan sikap yang diambil Rasulullah SAW ini tidak selaras sama sekali dengan konsep ketegasan yang menjadi sebab perutusan Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah nak lain, tapi Allah Ta'ala nak lain. Kan? Walaupun Rasulullah nak tangguhkan dulu, tapi Allah Ta'ala nak cepatkan, masukkan hukum hakam tersebut. Lantaran itu Allah Ta'ala menegur baginda SAW atas sikap tersebut melalui firman-Nya, wa ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah
Baik. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika engkau berkata kepada orang yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan nikmat Islam dan yang engkau juga telah berbuat baik kepadanya. Oh, siapa orang tu? Makna Zaid lah. Maknanya ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang kau pernah buat baik kat dia. Dan Allah juga pernah buat baik kat orang tu. Siapa? Zaid. Ingatlah apa kau kata? Jangan ceraikan isterimu dan bertakwalah kepada Allah. Maknanya jangan cerai dulu. Sambil engkau menyembunyikan dalam hatimu perkara yang Allah akan menyatakannya. Apa dia? Baginda sallallahu alaihi wasallam tak nak nanti orang musyrikin, orang kafir ni mereka akan memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau pula takut kepada cacian manusia, padahal Allah jugalah yang berhak engkau takuti daripada melanggar perintahnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah khawatir kalau baginda nikah waktu tu, maka mereka akan caci, mereka akan timbulkan fitnah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tengok-tengok apa dia? Allah Taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Zaid pun menceraikan isterinya, iaitu Zainab binti Jahash itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengahwininya pada masa mereka sedang membuat pengepungan terhadap Bani Quraidah setelah selesai iddah Zainab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan beliau. Selepas habis iddah Zainab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan beliau. Bila Nabi nikah tu, selepas habis peperangan Ahzab. Selepas peperangan Ahzab, berlakunya peperangan Ahzab atau juga dipanggil Khandaq. Selepas peperangan Ahzab, dalam peperangan Ahzab ini, Bani Quraidah, mereka telah khianat dan mereka juga terlibat serta. Maka selepas habis peperangan Ahzab, Allah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya pergi serang Bani Quraidah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah teruskan perjalanan. Waktu tu baginda baru balik ke Madinah, tapi tengok-tengok diperintahkan untuk pergi pula serang Bani Quraidah. Baginda SAW terus bergerak pula kepada Bani Quraidah dan serang mereka, kepung mereka. Dan dalam tempoh itulah Nabi SAW telah nikah dengan Zainab radhiyallahu taala anha setelah diceraikan oleh Zaid. Maka Allah mewajibkan kepada nabinya supaya berkahwin tanpa memberikan pilihan kepada baginda SAW. Bahkan Allah sendiri yang mengahwinkan baginda SAW dengan Zainab melalui firman-Nya. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Kemudian setelah Zaid selesai habis kemahuannya terhadap isterinya, terhadap isterinya, iaitu dengan dia menceraikannya, maka kami iaitu Allah, kami kahwinkan engkau dengannya supaya tidak ada keberatan atas orang-orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah selesai habiskan kemahuan terhadap isterinya, lalu menceraikan isterinya itu. Dan sememangnya perkara yang dikehendaki Allah itu tetap berlaku. Maka Allah Ta'ala pun sendiri yang nikahkan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Maka automatik memansuhkan hukum hakam berkaitan dengan anak angkat. Yang dianggap oleh orang kafir Quraisy, orang Arab jahiliah dulu, ialah anak angkat tu macam anak sendiri. Maka kalau menantu anak angkat seolah macam maksudnya kalau isteri anak angkat seolah macam menantu pada bapa angkat. Sedangkan itu bukan. Maknanya kalau anak angkat tu dah diceraikan, isteri anak angkat dah diceraikan, maka bapa angkat boleh kahwin dengan perempuan tu. Kan itu bukan menantu dia pun. Tapi kalau menantu memang tak boleh kahwin lah. Kan kalau menantu maka tak boleh kahwin. Maknanya perempuan dia tak boleh berkahwin dengan satu orang wanita. Kalau dia berkahwin dengan satu orang lelaki, dia tak boleh kahwin dengan, kalau diceraikan, dia tak boleh berkahwin dengan pak mertua dia. Baik. Maka tujuan perkahwinan itu ialah untuk merobohkan kaedah dan kefahaman tentang anak angkat secara praktikal, sebagaimana ia dihapuskan secara teori melalui firman-Nya. Maksudnya Allah Ta'ala telah mansuhkan hukum hakam anak angkat. Allah Ta'ala telah mansuhkan hukum hakam anak angkat dengan dua cara. Satu ialah dihapuskan secara firman Allah. Apa dia firman Allah ni kita baca ni? Ud'um li abaim wa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri, iaitu cara itulah yang lebih adil di sisi Allah Ta'ala. Iaitu yang pertama ialah Allah hapuskan hukum hakam anak angkat melalui qauli, melalui perkataan.
melalui perintah secara perkataan. Allah kata jangan panggil anak angkat dengan binkan dia kepada bapa angkat dia. Bahkan binkan kepada bapa dia yang sebenar. Binkan kepada bapa dia yang sebenar. Itu perintah apa dia? Berbentuk qauli. Berbentuk qaul, perbuatan. Satu lagi Allah telah tunjukkan pemansuhan anak angkat secara perbuatan, fi'li. Satu qauli, percakapan. Satu lagi ialah pemansuhan hukum hakam anak angkat dengan cara fi'li, perbuatan. Maka perbuatan itu macam mana? Allah sendiri nikahkan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash. Secara otomatiknya membatalkan, memansuhkan hukum hakam anak angkat, iaitu satu dengan qauli, satu lagi dengan fi'li. Sebab itu Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, beliau berbangga kepada isteri-isteri Rasulullah SAW yang lain. Apa kerana beliau kata? Beliau kata bahawa orang lain semua dinikahkan oleh wali. Maksudnya ada wali yang nikahkan. Tapi aku dinikahkan tanpa wali. Yang nikahkan siapa? Allah Ta'ala sendiri. Kan yang kita baca tadi ayat tadi. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Zawwajnakaha, kami nikahkan kau dengannya. Iaitu dengan Zainab. Jadi Zainab radhiyallahu anha ini dinikahkan oleh Allah sendiri. Tapi kalau orang lain, dia dinikahkan oleh wali dia. Maknanya isteri Nabi SAW yang lain. Satu lagi juga, dalam peristiwa ini juga Allah Ta'ala telah muliakan Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu. Nama Zaid radhiyallahu anhu disebutkan dalam Quran. Dia tak banyak orang yang disebutkan nama dia dalam Quran. Selain daripada para nabi, yang nama mereka itu disebutkan dalam Quran ialah tak ramai. Kalau kita tengok, kan, dalam Quran, siapa orang yang nama dalam Quran disebutkan? Antara dia Maryam binti Imran. Ini tak nabi. Kan, Maryam disebutkan berkali-kali. Maryam binti Imran. Lagi siapa yang bukan nabi disebutkan nama dalam Quran? Zaid radhiyallahu anhu. Zaid radhiyallahu anhu, nama ni disebutkan dalam Quran. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'mina harajun tu. Zaid ni nama disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi ia adalah Rasul Allah Ta'ala dan kesudahan dan penutup segala Nabi. Dan ingatlah Allah Ta'ala adalah maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maksudnya Allah Ta'ala nafikan ayat ini. Allah kata Muhammad SAW itu bukan bapa angkat dari satu orang, tapi dia ialah Rasul yang untuk nak tunjukkan kepada kamu syariat Islam. Okey, baik. Jadi perkahwinan Nabi SAW itu dengan Zainab binti Jahash ialah untuk nak hapuskan, nak mansuhkan hukum hakam berkaitan dengan anak angkat. Maka itu dia punya hikmah dia. Baik. Entah berapa banyak adat resam yang telah terpahat kukuh, tidak boleh dihapuskan atau diubah semata-mata dengan hanya perkataan. Malah perlu diiringi dengan perbuatan oleh pembawa dakwah itu sendiri. Kalau kita tengok kan, kerana ada perkara yang dah menjadi sebati dalam masyarakat jahiliah. Jadi dia bukan senang-senang nak dihapuskan macam tu saja. Kalau setakat benda tu cakap tak jadi. Tapi orang yang mendakwahkan tu sendiri kena tunjukkan. Jadi kadang-kadang ada perkara tu dia nak tunjukkan dia mesti kena buat. Bukan dengan hanya setakat cakap. Sebab itu kadang-kadang orang yang berdakwah, kalau dia setakat cakap tapi dia sendiri tak buat, kadang orang tengok tak jadi. Kan? Kadang orang dia cakap tapi dia tak buat. Lagi pula kalau perbuatan dia bertentangan, lagilah orang tak ikut. Tapi kalau dia cakap dan dia buat, maka kesan dia besar. Dan orang tengok dia sendiri buat, maka orang akan ikut. Jadi itulah di sini juga satu selingan para pendakwah juga kena sertakan ilmu mereka dengan amal. Pengajian yang disampaikan juga kena sertakan dengan amal. Jadi kalau suruh orang beramal tapi dia sendiri tak beramal, maka itu sukar. Ia akan memberikan kesan kepada orang yang mendengar. Kan? Okey, baik. Hal ini jelas dengan melihat kepada sikap orang Islam semasa Umrah Hudaibiyah. Ini antara contoh yang mana kesan satu orang tu kalau buat sendiri, bagaimana kesan dia. Okey, baik. Hal ini jelas dengan melihat kepada sikap orang Islam semasa Umrah Hudaibiyah. Memang ternyata di sana terdapat orang-orang Islam
sebagaimana yang diperhatikan oleh Sayyidina Urwah bin Mas'ud As-Saqafi yang sanggup menadah ludahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tangan mereka dan berebut-rebut untuk mendapatkan sisa air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hampir-hampir mereka bergaduh kerananya, berbai'ah untuk sanggup mati dan tidak melarikan diri semasa berada di bawah pokok, dan di antara mereka itu termasuklah Abu Bakar dan Umar. Kan? Tak dinafikan dalam peristiwa Hudaibiyah ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu setia kepada Nabi dan sahabat yang begitu fana dengan Nabi. Sahabat radhiyallahu anhum ni mereka memang sentiasa fana dengan Nabi. Secara umum ni apa yang Nabi buat mereka akan ikut. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi waktu tu dia belum lagi Islam, jadi utusan Quraisy untuk jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pujuk Nabi supaya jangan buat umrah balik semula ke kota Makkah. Umrah ni bila Urwah ni bila dia balik, dia cerita kepada orang kafir Quraisy, dia kata aku tak pernah tengok orang macam sahabat Nabi. Nabi SAW, bila baginda ludah baginda tu tak sempat jatuh ke tanah. Diorang dah tadah dulu, sapu kat muka dengan badan mereka. Dan kalau baginda SAW berwuduk pun mereka lakukan perkara sama. Berebut nak dapat air wuduk Nabi SAW. Tak dinafikan para sahabat yang dalam Hudaibiyah, mereka punya kefanakan mereka pada Nabi SAW sampai tak macam tu. Dan berbaiat dengan Nabi SAW, nak bantu Nabi SAW. Tapi, kita baca lagi, tetapi apabila Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya yang sanggup berkorban jiwa raga itu, setelah selesai perjanjian Hudaibiyah, iaitu apa? Baginda surah apa? Baginda SAW suruh mereka supaya menyembelih korban. Mereka tidak berganjak untuk melaksanakan arahan baginda SAW, sehingga timbul kebimbangan dan keresahan baginda SAW. Ini kenapa? Selepas daripada peristiwa tersebut, akhirnya dibuat perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah yang dibuat begitu menekan perasaan orang Islam. Ini kenapa? Waktu tu orang Islam dah datang jauh, dah dekat 500 km, dah datang sampai ke Mekah. Tiba-tiba bila perjanjian dibuat, perjanjian itu berat sebelah. Dan antara yang berat juga orang Islam kena balik semula ke kota Madinah, tahun depan baru datang. Itu dah berat dah. Kemudian lepas tu lagi pula isi perjanjian tu berat sebelah. Kalau orang kafir yang kalau ada antara mereka masuk Islam, dia pergi datang ke Madinah, orang Madinah kena pulangkan. Dan kalau katalah na'uzubillah ada orang Islam yang murtad, dia pergi ke Mekah, dia balik ke Mekah. Kalau dia tu orang Mekah pergi ke Mekah, dapatkan perlindungan orang Mekah tak payah kembalikan orang tersebut pergi ke Madinah. Jadi perkara itu nampak berat sebelah. Perjanjian itu berakhir yang pada zahirnya ialah menyebelahi pihak orang kafir Quraisy. Jadi orang Islam waktu tu bila Nabi SAW selepas dah habis semua perjanjian tu, Nabi SAW kata, jom kita balik ke kota Madinah. Tapi sebelum balik, kita kena tahallul dulu. Sebab waktu tu Nabi SAW dan juga para sahabat dah pakai ihram. Mereka pakai ihram di Zulhulaifah. Jadi bila nak balik, sebelum nak balik, oleh kerana dah pakai ihram, maka ihram tu kena tahallul dulu. Tahallul ihsar dia panggil. Tahallul kerana ihsar. Jadi tahallul. Jadi tapi macam mana pun tahallul tu maksudnya kena sembelih binatang dan kemudian lepas tu cukur rambut. Bila Nabi SAW suruh mereka cukur rambut, tahallul dan juga maksudnya sembelih binatang dan juga cukur rambut, mereka tak ikut pun. Kenapa mereka tak ikut? Waktu tu kerana menahan perasaan. Seolah macam kita tahu macam buat dek je. Bengang betul. Bukan tak berhati dengan Nabi, tapi mereka rasa tak boleh terima perjanjian tu. Jadi oleh kerana berat nak terima, mereka waktu tu seolah macam tak sedar Nabi SAW suruh mereka perintah tersebut. Maka apa yang berlaku? Akan tetapi setelah Ummu Salamah radhiyallahu anha memberikan pandangannya supaya Nabi SAW sendiri terlebih dahulu menyembelih korbannya tanpa bercakap dengan sesiapa, lalu baginda SAW melakukan seperti apa yang dicadangkan. Maka ternyata ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum segera mengikut perbuatan baginda SAW, lalu mereka berlumba-lumbalah untuk menyembelih binatang korban yang dibawa. Dengan peristiwa ini jelaslah perbezaan antara kesan daripada perkataan dengan kesan daripada perbuatan untuk menghapuskan sesuatu kefahaman yang sebati. Jadi sangat berbeza. Berbeza setakat satu orang tu cakap dengan satu orang tu buat. Kalau buat, maka pasti ada beza. Kan? Pasti ada beza satu orang yang buat dengan satu orang yang hanya cakap. Cakap kadang-kadang orang tak ikut. Tapi kalau buat, maka orang akan ikut. Baik.
Orang-orang munafik telah menimbulkan pelbagai syak wasangka. Mereka menyebarkan dakwah palsu berkaitan perkahwinan ini yang sebahagiannya terpengaruh juga di kalangan setengah orang Islam yang lemah. Apatah lagi Zainab adalah isteri kelima baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang orang Islam tahu, mereka tidak dibenarkan berkahwin lebih daripada 4 orang isteri. Ini satu lagi juga masalah. Kan maksudnya Zainab tu waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin, dia ialah isteri kelima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ialah isteri kelima. Kenapa kalau kita kira Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu Khadijah tu dah meninggal lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu dah nikah dengan Saudah. Lepas Saudah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lepas Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha. Dan kemudian lepas tu Zainab binti Khuzaimah, tapi Zainab binti Khuzaimah tu dah meninggal dunia tak lama lepas tu. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan beliau. Jadi waktu tu Nabi ada 4 orang isteri dah. Siapa 4 orang isteri Nabi itu? Iaitu Aisyah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah. Yang Zainab binti Khuzaimah tu dah meninggal. Jadi 4 orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Zainab binti Jahash, maknanya ni masuk isteri kelima dah. Yang sahabat tahu secara umumnya ialah satu orang lelaki menikah 4 orang dalam Islam. Jadi bagi dia dibenarkan, jadi itu pun satu persoalan timbul juga. Maksudnya satu perkara yang akan timbul. Zaid boleh dianggap sebagai anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada pandangan mereka berkahwin dengan bekas isteri anak adalah satu perkara yang sangat keji. Jadi dalam surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala menurunkan wahyunya yang menyentuh kedua permasalahan ini dengan keterangan yang lengkap dan memadai. Dengan itu tahulah para sahabat bahawa anak angkat tidak mempunyai apa-apa kesannya dalam agama Islam. Anak angkat ni ke orang lain. Itu satu. Jadi dengan dalam peristiwa kahwin dengan Zainab ni, kira 2 perkara Allah Ta'ala nak jelaskan. Satu ialah masuk ke hukum anak angkat. Dan mereka sudah dapat mengerti bahawa Allah Ta'ala memberikan keluasan kepada Rasulnya yang tidak diberikan kepada orang lain kerana tujuan-tujuan yang mulia dan tersendiri. Ini yang kedua. Apa dia? Pertama iaitu kahwin dengan Zainab itu ialah dihapuskan hukum akad anak angkat, dan yang kedua iaitu Allah bagi khususiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu berkahwin lebih dari 4 orang wanita. Maknanya Allah nak beritahu kalau orang lain 4 orang, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenarkan mengahwini lebih daripada 4 orang wanita. Saya rasa cukup sekadar tu. Ini pun dah 10.40 dah. Kita berhenti sampai itu sahaja. Nanti kita sambung lagi, sikit lagi berkenaan dengan hikmah Nabi SAW bernikah dengan isteri-isteri Nabi SAW. Ini pun penting juga untuk kita tahu. Penting untuk kita tahu. Kenapa? Bila kita tahu, kita akan faham kenapa baginda SAW menikah dengan wanita yang ramai. Jadi kitab kita ni pun sikit lagi nak habis. Saya rasa dalam beberapa minggu lagi insya-Allah boleh habis kitab kita ini. Baik. Nanti kita sambung semula lah ini yang depan tu. Okey, ada sikit pertanyaan. Pertanyaan. Afwan Ustaz, adakah pengajian ilmu agama bersama Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Ummu Salamah diadakan di Masjid Nabawi selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan adakah ilmu itu disampaikan secara langsung? Dan adakah ilmu itu disampaikan secara langsung kepada para sahabat, atau adakah para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai individu sebagai perantara untuk menyampaikan ilmu? Kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah Islam, para sahabat radhiyallahu anhum yang bertanya kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanyakan di rumah. Jadi mereka datang ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya persoalan. Dan mereka tanyakan di sebalik tabir. Kerana itu ada berlaku kisah lah yang menjadi bukti bahawa pertanyaan mereka itu di sebalik tabir. Jadi bukan mereka belajar itu di Masjid Nabawi. Mereka belajar itu dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mereka sahabiah datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan juga begitu juga sahabat datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mereka yang belajar dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ialah di sebalik tabir. Sebab itu pernah berlaku Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada pernah bersumpah tak nak bercakap dengan anak saudara dia, Abdullah bin Zubair,
Tapi lepas tu akhirnya terpaksa bercakap juga. Ini kerana ada di sebalik tabir. Jadi mereka buat helah. Dan akhirnya lepas tu Abdullah bin Zubair datang sekali. Kemudian lepas tu dia bercakap dengan makcik dia. Dan akhirnya dia helah tu berjaya. Dan akhirnya dia bercakap dengan makcik dia. Ini adalah cerita dia panjang. Tapi perkara itu berlaku kerana Sayyidatina Aisyah tak tahu orang tu datang balik tabir. Jadi dia tak tahu anak saudara dia datang. Jadi pembelajaran dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, kalau sahabat lelaki datang, mereka tanya balik tabir. Tapi kalaulah tak sebalik tabir sekalipun, mungkin juga ada di luar, tanya di luar. Tapi macam mana pun mereka amat mengambil berat tentang aurat. Dan juga maknanya isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dalam keadaan tertutup. Bukan macam wanita zaman sekarang lah. Kan zaman sekarang kita zaman fitnah, jadi kadang wanita banyak keluar. Tapi zaman dulu tidak macam wanita kita sekarang. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bila beliau pergi perang sekalipun, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mereka pergi jihad sekalipun, bahkan lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pun, mereka dalam keadaan duduk dalam sekedup. Sekedup ni macam kita tahu macam bilik kecil. Kan macam satu kita tahu macam satu bilik kecil, sekedup. Lepas tu dia ada ditutup tepi dia punya tu. Macam kita tengok raja-raja zaman dulu, kalau dia pergi jalan, jadi dia diletakkan sekedup tu. Kemudian zaman dulu kadam lah bawa, atau kadang-kadang unta ataupun lembu bawa letakkan. Dan itulah. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun dalam peperangan, macam peperangan Jamal apa semua, jadi beliau duduk dalam sekedup. Maknanya dalam keadaan yang tertutup. Dalam keadaan yang tertutup. Jadi itu yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian lepas bila baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia tahun 58 Hijrah. Baik. Wallahu alam. Ada apa lagi nak tanya? Itulah yang, adakah ilmu itu disampaikan secara langsung kepada para sahabat, atau adakah para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai individu sebagai perantara untuk menyampaikan ilmu? Dia ada sahabat radhiyallahu anhu yang tanya secara langsung, tapi di sebalik tabir. Atau mereka hantar isteri mereka tanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, atau tanya kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dan banyak juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang sampaikan ialah anak saudara dia. Iaitu siapa? Iaitu Abdullah bin Zubair dan juga Urwah bin Zubair. Jadi kadang-kadang kebanyak hadis-hadis yang disampaikan oleh isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan orang-orang yang rapat dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Antara dia macam bekas hamba dan orang yang pernah duduk dalam rumah mereka. Macam anak susu dan sebagainya. Baik, wallahu alam. Okey, cukup sampai itu saja. Semoga Allah berkati majlis kita, dan kita doalah kepada Allah Taala dengan keberkatan majlis ni, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis cerita pasal Nabi, cerita pasal isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah Taala angkat wabak ini daripada kita secepat mungkin, insya-Allah. Wallahu alam. Dan Allah Taala golongkan kita di akhirat nanti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para siddiqin, para syuhada, para salihin, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.